Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima uqalik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa bidaril azim. Okey, untuk kelas pagi ni tingkatan 3 nilam, kita teruskan dengan reka bentuk pemasaran kita bab yang terakhir, muka surah 40 dalam slide cikgu ni. Dan nota ni cikgu dah hantar kepada kamu, boleh rujuk. Okey. Hari ini kita teruskan dengan reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Okey, reka bentuk menghasilkan sebagai satu instrumen ataupun alat pemasaran. Okey. Okey, Adriana. Assalamualaikum. Salam cikgu. Okey, kawan-kawan yang lain tak masuk lagi, cikgu dah terus buat rakaman lah, ikutlah. Okey, sekarang kita teruskan dengan muka surat 40 dalam nota yang cikgu bagi itu berkaitan dengan reka bentuk sebagai satu instrumen pemasaran. Okey, cikgu buka dia punya nota tu sekejap ya. Okey. Perkataan instrumen boleh juga boleh juga kita namakan sebagai satu alat lah, instrumen ataupun alat ataupun perkakasan ataupun penggunaan kita untuk membentuk iklan. Okay. Bagaimana kita menghasilkan reka bentuk pengiklanan? Okey, yang pertama sekali, reka bentuk pengiklanan mengandungi maklumat produk. Cara persembahan, yang pertama maklumat produk, yang kedua cara persembahan, yang ketiga pemilihan perkataan, yang keempat grafik untuk pengiklanan. Okey. Maklumat-maklumat ni mesti ada dalam kita punya iklan. Okey nah. Yang pertama, okey, reka bentuk pengiklanan mengandungi maklumat produk seperti apa? Mengandungi maklumat produk yang pertama. Yang kedua, cara nak mempersembahkan produk kita tu. Yang ketiga, pemilihan perkataan untuk iklan. Yang keempat, grafik untuk pengiklanan. Grafik-grafik yang kita gunakan menarik perhatian orang ramai. Okey. Okey, sebelum tu kita tengok langkah-langkah penghasilan iklan adalah seperti berikut. Okey, yang pertama mengenal pasti dan menganalisis pasaran pasaran. Okey, merujuk kepada projek brief yang telah dibincangkan bersama pelanggan. Projek brief iaitu kita melakukan satu tinjauan ringkas berkaitan dengan bahan produk yang kita keluarkan dan bagaimana untuk menjalankan pemasaran. Jual dia macam mana? Kepada siapa dan kat mana target untuk kita nak jual produk kita. Itu kita punya sasaran lah, pasaran. Okey, yang kedua menyatakan objektif pengiklanan dibuat. Contoh objektif pengiklanan ialah memperkenalkan produk baru. Okey. Ini memperkenalkan produk baru iaitu hasil daripada rekaan kita, hasil daripada kerja buat kita reka satu benda baru. Okey, untuk kita keluarkan untuk kegunaan masyarakat di sekeliling. Yang kedua, kita nak meningkatkan jualan
Okey, meningkatkan jualan, bagaimana kita nak meningkatkan jualan di dalam pasaran kita. Okey, yang ketiga, mengekalkan produk dalam pasaran. Ni kita punya objektif ni. Iklan kita dibuat, iklan kita dibuat yang pertama nak memperkenalkan produk kita. Kalau orang tak kenal produk kita, orang tak tahu apa kegunaan produk kita, orang tak tahu nak guna produk kita, okey, kita kena iklankan, kita kena bagi tahu, kita kena memperkenalkan produk kita tu. Kemudian kita buat satu iklan yang boleh meningkatkan jualan. Mungkin iklan pertama kurang menarik, kita buat lagi iklan yang kedua yang lebih menarik. Okey, yang ketiga, kita mengekalkan produk dalam pasaran, iaitu kita penambahbaikan produk kita. Mungkin produk kita kekurangan sesuatu, kita buat penambahbaikan. Contoh, kita buat sabun basuh. Contohlah sabun basuh. Dulu sabun basuh biasa saja. Kemudian sabun basuh Breeze tu dia buat penambahbaikan, iaitu ditambah pewangi. Ada wangi pula dalam sabun Breeze tu. Contoh Breeze lah kita ambil, ataupun sabun Fat. Lepas tu, kalau kita reka sabun kita dan jenama dia ikut jenama kamu, mungkin selepas tu ada penambahbaikan. Selain daripada ditambah fat, ditambah pewangi, ditambah juga pewangi pelembut. Ditambah juga pelembut, pakaian basuh-basuh dia bertambah lembut. Yang sekarang ni, kalau kita tengok di pasaran, sabun bukan saja ada pewangi, bukan saja ada pelembut, tetapi penambahbaikannya dia boleh menghilangkan semua kotoran-kotoran dan juga bakteria. Itu yang dinamakan sebagai kita mengekalkan produk dalam pasaran, iaitu kita bagi ada penambahbaikan supaya orang ramai terus menggunakan produk kita. Okey, ada soalan nak tanya tentang tu? Ada cikgu. Okey, yang ni boleh nampak tak ada cikgu punya presentation? Nampak tak? Nampak. Okey, kita teruskan. Okey, yang ketiga, mereka bentuk platform asas pengiklanan, membuat penentuan dari segi pemilihan grafik. Okey, grafik bentuk apa yang kita nak guna. Lepas tu muka type ni. Muka type. Yang muka type ni ialah yang bagaimana kita nak membentuk perkataan yang sesuai untuk iklan kita. Okey. Lepas tu kita ada warna yang kita pilih. Itu cikgu dah bagi contoh iklan seperti iklan apa dulu? Iklan salon pas tu, pekat-pekat tu, digunakan warna hijau. Okey, lepas tu mesej yang hendak disampaikan, apakah ayat-ayat yang kita nak sampaikan kepada pengguna kita, orang yang tengok iklan kita. Yang last kali tu ilustrasi ni kita buat macam contoh cikgu tunjukkan kepada kamu handset. Okey, handset dia tunjukkan satu gambar yang melambangkan masa depan. Itu ilustrasi ya. Ilustrasi ni ada orang yang berbentuk robot menggunakan handset tu di masa depan. Itu ilustrasi. Contoh ilustrasi. Jadi asas pengiklanan ni, kalau orang tanya kamu membuat penentuan dari segi pemilihan, yang pertama sekali, asas pengiklanan kena ada grafik, kena ada muka type. Muka type ni adalah tulisan-tulisan yang kita nak tulis kepada iklan tersebut yang di muka depan. Warna pilihan, warna utama dalam iklan kita, mesej yang kita nak sampaikan. Mesej ni maksud dia perkataan yang melambangkan iklan kita tu. Dan ilustrasi ialah kita nak menggambarkan bahawa barang-barang kita ni up to date. Contohlah ilustrasi ni. Okey, ataupun kita nak buat barang kita ni kuat. Contohnya kuat, kita ambil hammer macam spek mata kan. Spek mata, ribbon. Ada setengah ribbon yang dijual. Dia ambil ribbon tu nak tunjuk dia kuat kan. Dia ambil ribbon, tak atas
letak atas tar, lepas tu ambil penukul ketuk dia punya ribbon tu, tapi tak jadi apa. Ini ilustrasi lah, ilustrasi yang mengatakan bahawa cermin mata tersebut kuat dan juga tahan. Okey, itu nak dinamakan sebagai ilustrasi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Penentuan dari persegi asas pengiklanan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama grafik, yang kedua muka type, iaitu yang tulisan mesin yang sampaikan di mula-mula sekali. Warna, warna untuk tarikan mesej yang hendak disampaikan last sekali tu. Okey, dan ilustrasi iaitu gambar-gambar yang melambangkan sama ada rekaan kita tu up to date ataupun tahan, kuat, kuat, tahan masuk dalam ayak ke, tahan panas ke, tahan sejuk ke, dan tak calak ke, macam-macam lah. Itu yang 5 benda yang kita kena tahu. Okay, kalau dia tanya dalam soalan, apakah penentuan dari segi pemilihan asas pengiklanan? Kamu tahu ada 5. Okay, grafik, muka type, warna, mesej dan juga ilustrasi. Yang keempat, menentukan kesesuaian pengiklanan, suitable. Okay, dia punya bahasa ini kesesuaian. Okay, kesesuaian merujuk kepada produk, sasaran, pasaran dan juga objektif. Okay. Kesesuaian pengiklanan ni ada 3. Yang pertama, 1, produk. Produk kita tu sesuai ke tak untuk kegunaan orang ramai. Contoh, kita ambil contoh produk kita ni ialah dalam bentuk makanan pun boleh. Okay, makanan tu makanan yang lain daripada yang lain. Okay, produk kita tu sasaran pasaran kepada anak-anak muda dan juga orang dewasa. Dan juga yang objektif dia untuk bagi orang rasa produk kita tu untuk makanan dia orang. Tak kira makanan untuk sarapan ke, tengah hari ke, malam ke dan sebagainya. Contohlah itu di segi pengiklanan makanan. Ada juga pengiklanan produk kita yang berbentuk bahan seperti apa? Kamu nak reka satu tukul lah. So, kamu nak reka satu tukul yang tak perlukan kamu hayun. Hayun. Kan kalau kita nak hayun tu, kita kena pegang paku lah. Contoh paku, kita nak hayun penukul tu, kita kena hayun penukul, kena pegang elok-elok. Takut nanti tangan kita yang kena tukul tu kan. Kita nak pegang paku tu, kita tukul tu kena tangan kita. Jadi bagaimana kita nak reka satu penukul yang boleh mengelakkan tangan kita kena. Kita reka satu penukul. Penukul tu cikgu cadangkan penukul tu dia ada macam dia benda tu macam silinder, tetapi dia menggunakan kuasa solar untuk menggerakkan satu besi menghentam dia punya paku tu. Maksud dia ada macam bentuk silinder corong tu letak di paku tu, kemudian dengan automatik kita tekan saja butang, dia pun hentak paku tu, hentak menggunakan kuasa solar. Ni salah satu daripada rekaan yang terbaru sekarang yang ada dijual di pasaran. Penukul yang tanpa kita ayunkan, kita punya penukul tu kena kepada paku. Ada sekarang dijual. Okay. Itu salah satulah contoh produk yang menggunakan teknologi semasa dan menyenangkan pengguna. Dan ramai yang beli. Contoh-contoh yang lain ialah seperti mana gergaji pokok tu, gergaji enjin. Dulu ni gergaji enjin hanya orang-orang dewasa saja yang boleh guna. Tapi sekarang ni dia reka satu gergaji enjin yang ringan, mudah guna, pakai bateri, charge bateri dan juga siapa-siapa pun boleh guna. Orang dewasa boleh guna, orang tua boleh guna, remaja boleh guna, dan juga budak-budak pun boleh guna untuk potong anti pokok ataupun potong pokok. Dia punya gaji enjin ni ringan, mudah digunakan, tajam dan juga kecil. Nampak?
Ini contoh-contoh produk yang ada di pasaran sekarang. Okey. Seterusnya. Okey. Yang kelima, membangun perancangan media. Okey, membangun perancangan media. Merujuk kepada pemilihan media yang akan digunakan untuk pengiklanan sama ada media massa, media cetak ataupun media lain. Okey, kita nak memilih media yang akan kita gunakan untuk pengiklanan. Yang pertama sekali, media yang ada ialah TV. Media yang ada ialah TV, sebagaimana TV3, dia ada satu rancangan untuk pengeluaran produk-produk terbaru. Ada disediakan, kita kena bayar saja. Okay. Selain daripada TV, kita boleh gunakan Facebook. Facebook. Selain daripada Facebook, kita ada Twitter, kita ada Instagram, kita ada Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, macam-macam lagi. Okey. Kemudian media cetak seperti majalah apa? Majalah tak kisahlah majalah apa pun, akhbar, majalah, akhbar dan juga apa ni, buku-buku yang boleh dijadikan sebagai cara buat buku. Contoh buku Microsoft yang contoh kita ambil satu rekaan komputer dan laptop, ada satu dia buat satu buku yang berkaitan dengan Dell, apa keluaran bagi syarikat Dell. Okay, contohlah. Atau media-media yang lain selain daripada media arus perdana, media massa, kita ada media-media lain dalam internet lah, tak kira kita iklan melalui menggunakan enjin yang tertentu. Kadang-kadang kita tengok dalam Facebook kita tu, keluar saja iklan-iklan, ataupun dalam internet kita buka saja internet kita, terus ada iklan. Kadang-kadang iklan tu masuk dalam handset kita, seperti mana yang Shopee buat, siap ada muzik lagi masuk dalam laptop dan juga handset kita. Okey, benda-benda macam tu, itu ialah strategi bagi nak mengiklankan barangan keluaran. Okey. Yang keenam, menghasilkan reka bentuk pengiklanan yang dipilih. Apa maksud yang dipilih? Iklan yang dipilih ialah kita kena buat, kita buat satu iklan, mungkin kita buat dalam 2 iklan, 3 iklan, 4 iklan, dan kita akan pilih satu yang lebih sesuai, lebih inovatif, lebih kreatif dan lebih menyampaikan maklumat kepada pengguna. Okey, yang ketujuh, menilai keberkesanan, mengedar borang soal sidik berkaitan produk kepada orang ramai, membuat penambahbaikan sekiranya objektif tidak tercapai. Okey, mengedarkan borang soal sidik ni maksud dia, kalau kamu tengok di pasaraya, kadang-kadang ada orang bagi borang kat kita. Borang tu untuk kita isi, mungkin dalam satu muka surat tak banyak, tik sign, kemudian siapa yang isi borang tu, dia akan dapat, katakan dapat coklat ataupun air kotak ke ataupun kek ke, dia akan bagi. Jadi orang pun isilah borang maklumat. Borang maklumat tu menunjukkan bahawa apakah pelanggan ataupun pengguna ataupun orang ramai tahu tentang produk kita, ataupun masyarakat sedar tentang produk kita di pasaran, ataupun masyarakat tahu bahawa penggunaan produk kita. Okey. Kemudian membuat penambahbaikan sekiranya objektif tidak tercapai. Okay. Kalaulah kita buat iklan apa semua, tiba-tiba masih lagi orang tak membeli, masih lagi pasaran agak lemah, masih lagi keluaran produk kita berjalan sangat tidak lancar, maka kita akan buat penambahbaikan. Itu kita buat penambahbaikan dan kita iklankan semula. Okay, baik. Itulah di antara 7 benda, 7 perkara yang kamu kena ketahui. Okay, yang kamu kena ketahui dalam kita menghasilkan iklan, dalam kita langkah-langkah untuk menghasilkan iklan. Ada 7. Yang pertama, kenal pasti dan menganalisis sasaran pasaran, menyatakan objektif iklan dibuat, kemudian mereka bentuk
platform ataupun asas pengiklanan. Guna 5 ni menentukan kesesuaian pengiklanan, kemudian membangunkan perancangan media yang kena menghasilkan reka bentuk pengiklanan yang dipilih. Yang ketujuh, menilai keberkesanan. Ini langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menghasilkan satu-satu iklan. Ini langkah-langkah dia. Okay. Setiap yang nak buat iklan tu kena ikut langkah-langkah. Langkah-langkah ni dijalankan ataupun dilakukan oleh semua syarikat-syarikat yang menghasilkan produk. Ni 7 langkah utama. 7 langkah ni kita ambil daripada piawaian yang telah ditetapkan oleh organisasi yang telah berjaya. Okey. Contoh reka bentuk pengiklanan dalam media cetak. Okay. Contoh pengiklanan dalam media cetak. Yang pertama sekali kita tengok iklan kereta tu. Ini iklan kereta yang dalam bentuk tulisan, dalam bentuk bukan iklan yang ada dalam TV tu, iklan bergerak. Yang ni iklan biasa saja, dalam kertas, satu kertas saja. Okey, kena kamu tengok tu keluaran kereta Proton, dia tulis di atas tu menggunakan satu karakter ataupun satu special letter, special perkataan. Dia kata special offer. Okay, nampak tak gunakan warna merah untuk nak menarik perhatian. Limited time only dengan harga yang begitu murah. Okey. Ini dia punya maklumat tentang kereta tersebut dan dia punya offer yang lain. Harga semua diletakkan di atas kertas ni untuk penikanan. Ini mungkin flyer. Menggunakan flyer ataupun diiklankan dalam surat khabar ataupun diiklankan dalam majalah-majalah ataupun diiklankan dalam media sosial pun boleh. Okey. Kemudian begitu juga penjualan natural energy snack. Ni snack. Makanan-makanan ringan. Sekarang ni ramai dah orang reka macam-macam makanan snack. Contohnya yang paling banyak sekarang, rekaan-rekaan terbaru kalau kamu tengok di pasaran, iaitu snack yang berbentuk kentang. Ada kentang yang dipotong halus, dipotong untuk bulat tu, nipis tu, dan disalutkan dengan pelbagai perisa. Yang ni syok. Ada perisa keju lah, ada perisa barbecue lah, ada perisa salsa, macam-macam dia punya perasa tu. Jadi ini merupakan kreativiti yang kreativiti makanan yang direka untuk kita makan. Untuk kita semua makan, tak kira lah budak-budak ke, orang dewasa ke, orang tua ke, semua boleh makan. Contoh snack yang ada di pasaran. Kalau kamu pergi ke pasaraya ataupun kamu pergi ke Petronas, bawa temuk ambil contoh yang mudah, Petronas bawa temuk, masuk dalam tu kamu tengok macam-macam snack ada. Daripada yang kecil-kecil sehingga sebesar-besar. Okey. Ni contoh reka bentuk pengiklanan dalam media cetak. Tempat dalam akhbar sekarang ni semua tak lagi akhbar yang bentuk besar, semua kecil-kecil. Berita harian, Metro, Sinar, macam-macam ada. Kita boleh iklankan dalam surat khabar ni. Sebab apa? Sebab setiap hari orang ramai, berapa ribu, berapa juta lah, yang melibatkan juta orang membeli berita harian seluruh Malaysia. Okey, kalau kamu iklankan produk kamu dalam berita harian, ada 1 juta orang membaca berita harian, 1 juta orang akan tengok kamu punya iklan. Tapi dengan syarat iklan tu menepati kriteria yang cikgu dah nyatakan tadi. Yang penting dia menarik perhatian orang yang membaca atau melihat. Okey. Ada apa-apa soalan tentang ciri-ciri ataupun reka bentuk pengiklanan ni yang dinamakan sebagai reka bentuk pengiklanan ni? Okey, ada nak tanya apa-apa tak Kak Cikgu? Ada. Okey. Tak nak Okey, lepas tu kita punya masa nak design reka bentuk pengiklanan ni dalam media massa, kita kena ada
orang panggil apa, storyboard. Tahu storyboard? Storyboard ni dia menggambar, tak kira lah kamu buat iklan apa yang ada dalam TV sekarang ni, ataupun di dalam internet, ataupun dalam media masa. Semua sebelum iklan tu direka bentuk, okay, ataupun dicipta, ataupun dihasilkan, dia mesti ada storyboard. Storyboard ni ialah papan cerita. Okay, nak mula dengan apa, kemudian nak buat apa, kemudian langkah seterusnya, kemudian step apa, kemudian apa yang kita nak masukkan, apa yang kita nak keluarkan, nak buat masuk gambar apa, nak buat keluar gambar apa, dalam keadaan bagaimana, dalam keadaan dia keluar begitu saja ke, dia meletup ke, dia keluar perkataan tu secara perlahan ke, ada semua diceritakan. Kemudian nak masukkan orang masuk ke, ada gambar orang ke, ada gambar apa-apa benda yang masuk, semua kita gambarkan dalam storyboard. Ini kena buat. Ni macam iklan Fanta ni. Iklan Fanta, kalau tengok iklan Fanta pun. Okey, mari kita tengok iklan Fanta. Ada tak iklan Fanta? Iklan Fanta. Selain daripada Fanta, apa lagi iklan yang ada dalam TV? Apa nama? Sprite Pepsi lah. Sprite, Pepsi yang juga di KFC kan, Pepsi Cola. Ya, Coca-Cola, macam-macam lah ayat-ayat. Tapi ayat-ayat yang manis-manis ni, ayat-ayat bergas ni tak elok untuk kesihatan. Tapi mereka buat iklan tu nak bagi orang minum. Tu masalah dia. Macam contohnya Coca-Cola tu tak elok untuk kesihatan. Tetapi dibuat satu iklan yang menarik, yang menyebabkan orang semua nak pergi rasa Coca-Cola tersebut. Tengok iklan Fanta. Tiba-tiba tahu. Tengok Fanta. Kita tengok iklan saat dia kelas iklan Fanta, kita tengok iklan Fanta. Main gamenya 2 menit lagi ya. Nampak ada punya iklan dah. Jadi lebih berasa. Okey, ni iklan Indonesia dah, kita tengok. Main game. Sekarang ni kamu tengok tak iklan ni? Okey. Kamu tengok. Main gamenya Iklan dah. Main gamenya 2 menit lagi ya. Okey, kita tengok. Dia tunjukkan di sini iklan ni. Okey, ini situasi yang berlaku sekarang ni, iaitu anak-anak muda sekarang ni suka kepada gamer. Tahu gamer? Suka kepada gamer. Nampak? Bila dia Fanta ni dapat maklumat, sekarang ni ramai orang menjadi gamer, suka kepada main game dalam internet ni. Tu contohnya PUBG, game PUBG. Dia main, dia duduk di rumah. Dia duduk di rumah, tapi dia boleh main dengan beberapa orang yang di luar rumah. Nampak tak? Jadi dia gunakan, sekarang ni orang gila PUBG. Jadi dia gunakan kesempatan tu, dia tunjuk orang tengah main game. Nampak tak? Tengah main game ni. Kemudian, jadi orang main game ni dalam Malaysia ni terlampau ramai. Begitu juga dengan di luar negara pun ramai. Jadi dia gunakan sebagai satu alat. Alat sebagai instrumen lah untuk dia pasarkan kepada pemain-pemain game ni. Kita lihat.
Nampak? Nampak dia gunakan apa ni, gambar-gambar game untuk nak menarik perhatian. Jadi lebih berasa. Dia guna ayat perkataan jadi lebih berasa. Guna Fanta. Nampak tak? Nampak gamer. Okey. Main gamenya 2 menit lagi ya. Ini contoh-contoh lah. Dia gunakan perkataan-perkataan dan juga situasi. Ini ilustrasi ni. Ini nama dia ilustrasi. Ilustrasi. Okey. Ilustrasi. Nampak tak? Okey. Ilustrasi. Lebih berasa. Nampak tak? Nampak tak dia gunakan ilustrasi. Okey. Okey, yang penting sekarang ni ialah kita menghasilkan satu iklan yang menarik perhatian lah. Menarik perhatian orang ramai. Contoh iklan Fanta tadi. Okey. Jadi ada apa-apa soalan tentang pengiklanan? Cikgu rasa cukuplah setakat ni lah. Banyaklah tu cikgu bagi tahu. Dia punya reka bentuk pengiklanan untuk pemasaran produk kita. Okey. Ada apa-apa soalan? Untuk minggu depan cikgu akan buat ujian objektif lah. Ujian objektif. Ada beberapa soalan lah, kamu jawab ya. Kemudian klik ya jawapan dia. Dalam masa lebih kurang setengah jam lah, lebih kurang setengah jam ataupun 45 minit, kita akan buat soalan lebih kurang itu lah. Nanti kamu jawab minggu depan pada waktu yang sama, kita akan mula menjawab pada pukul 8.30. Tengok beritahu kawan-kawan yang lain, cikgu akan beritahu dalam grup nanti. Okey, minggu depan kita ada ujian untuk kita nilai balik apa yang cikgu dah ajak kepada kamu dan apa yang kamu faham. Boleh minggu depan sedia untuk jawab soalan. Okey, ada apa nak tanya Dona? Tak ada cikgu. Tak ada lah. Aziz? Tak ada cikgu. Rasanya okey ke? Okey tak? Okey tak? Okey. Okey lah, minggu depan lah. Prepare untuk minggu depan dah cikgu nak buat ujian objektif lah. Lepas tu kamu cek balik kalau kamu tak faham ataupun tak tahu benda apa yang cikgu nak bagi soalan. Semua berkaitan dengan video-video yang cikgu buat daripada mula PKP tu sampai sekarang. Itu saja yang akan cikgu masukkan. Lepas tu mungkin ada beberapa soalan yang kita belajar awal tu, masa kita berada di sekolah. Kurang sebulan lebih. Okey. Kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk hari ini. Itu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.